obat hati yang kegelapan. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Dalam tawaku ada namamu, dalam sedihku ada pengertian, dalam sujudku berserah padamu, mendoakanmu. Ada bayangmu dalam hasratku, ada kiasanmu dalam hidupku, ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapanku. Air mata ini tak terbendung lagi, merindu kasih sayangmu. Buka mataku, tetapkanlah hati, agar ku tak berpaling darimu. Ada namamu dalam sedihku, ada pengertian, dalam sujudku berserah padamu, mendoakanmu. Langkahku ada bayangmu dalam hasratku, ada kiasanmu, ada dirimu, oh ada dirimu. Dalam langkahku ada namamu, dalam hasratku ada kiasanmu, dalam hidupku, oh ada dirimu, ada dirimu. Oh nur kasih terangi kegelapanku. Bersedekah dengan penuh keikhlasan. Ini perkara yang sangat penting. Agar amal sedekahnya diterima Allah, kita bersedekah sebenarnya bukan mengharapkan balasan, tetapi sedekah kita lillahi ta'ala. Itu niat pertama yang perlu kita hadirkan dalam kita bersedekah. Jadi ikhlaskan sesuatu yang paling bernilai Allah angkat pada diri kita adalah keikhlasan. Jadi sebab itu bila kita nak buat taat, jangan sampai jadi ketaatan itu sia-sia dengan kita bersedekah kerana orang lain. Sedekah untuk dipanggil dermawan, sedekah untuk ramai suka kita. Itu penyakit-penyakit yang akan datang daripada perbuatan yang kita lihat ianya taat. Kita tengok, oh sedekah ni bagus, kita bersedekah. Tengok-tengok ia merosakkan kita dengan lebih banyak penyakit hati yang datang. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya dimiliki. لم تعرف رواه البخاري. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya,
Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. Lahad Datu 107.3 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Perkhidmatan bas percuma disediakan sempena program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Selangor dari 19 hingga 21 Ogos di tapak Karnival Perkarangan Stadium Shah Alam. Lokasi pick-up dan drop-off adalah bas Mat Selangor SA02 dari hentian pusat bandar Seksyen 14 ke Stadium Shah Alam ke stesen KTM Batu 3 mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam setiap 20 minit. Bas Mat Selangor SA05 dari Pasaraya Giant Seksyen 13 ke Stadium Shah Alam ke SJKC Subang Seksyen U6 mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam setiap 20 minit. Dan juga bas rapid KL percuma dari LRT Glamoury ke Stadium Shah Alam dari hentian pusat bandar Seksyen 14 ke Stadium Shah Alam dan dari stesen KTM Batu 3 ke Stadium Shah Alam mulai pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap 1 jam. Untuk maklumat lanjut sila layari laman media sosial rasmi Keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang ini, mari kita meriahkan jelajah aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Selangor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bersiaran kita untuk Kemudi Hati. Seperti biasa kita bawakan setiap hari Jumaat 9 malam minggu pertama dan ketiga setiap bulan untuk kita bicarakan tentang isu-isu yang amat penting dalam kehidupan hari ini yang berkaitan dengan kehidupan kita, emosi kita, perasaan kita. Dan kali ini kita nak bawakan tajuk berkaitan dengan cinta. InsyaAllah kita perincikan kejap lagi tajuknya. Saya bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, dah pun bersama-sama dalam talian untuk kita bawakan perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji? Alhamdulillah sihat. Sihat Haji? Alhamdulillah. InsyaAllah. Kali ini kita nak bawakan satu lagi bicara bahaya cinta tanpa syarat. Adakah cinta yang bersyarat dan kenapa bahayanya cinta tanpa syarat ni pula? Jadi nak tahu juga perbincangan kita. Anda boleh terus menonton menerusi live Facebook kita IKIM FM, juga di YouTube channel kita IKIM, dan untuk sama-sama anda berkongsi respon, mungkin anda pengalaman dan sebagainya, kongsikan insyaAllah. Semoga ramai beroleh ilmu dan juga manfaat. Haji, kita nak mulakan bicara bahaya cinta tanpa syarat kemudian hati kita malam ni. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan yang dikasihi penerbit juga DJ Haji Faiz Haji Osman, para ibu, ayah-ayah, guru-guru, para masyayikh, para habaib, adik-adik, para pendengar, penonton dalam keluarga besar Kemudi Hati ni. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dipertemukan lagi dalam sekian kalinya dalam suasana malam yang mendamaikan ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjadi sebab-sebab kepada kebaikan. Dan Haji, bila bercakap, saya melihat kan juga daripada maklum balas yang diberikan oleh para pendengar, penonton Kemudi Hati saban minggu sebelum-sebelum ini, yang ingin untuk dibawakan tajuk perbincangan berkaitan dengan cinta tanpa syarat ini. Yang ialah ada yang kata pada saya, menyatakan ada nak masuk pada hujung-hujung tahun kan, ialah mereka menanti-nanti saat dan waktu untuk diijab kabulkan biasanya kan. Walaupun kita nampak ada beberapa bulan lagi, tapi dah dekat. Jadi Allah mereka meminta supaya kita bicarakan dan untuk menjadi sumber-sumber kepada rujukan, misalnya untuk melihat daripada sisi sudut pandang yang lain. Dan bila bercerita tentang cinta tanpa syarat ni, loving without expectations, dan itu adalah jalan, the path of freedom and happiness.
kepada kebebasan dan kebahagiaan. Cuma konteks kebebasan ini sekali lagi perlu kita definisikan kembali mengikut ruang kefahaman dalam beragama, khususnya dalam agama Islam ini. Dan tapi untuk bercerita tentang cinta tanpa syarat ni, loving unconditionally, itu adalah dengan tidak mengharapkan apa-apa kembali, dan itu adalah satu tanda kepada kasih sayang, pencintaan yang kadang-kadang highly underrated lah di kalangan ramai masyarakat hingga pada hari ini, dan juga salah difahami. Seolah cinta itu hanya berdasarkan kepada maafkan saya, hubungan sama sahaja. Sebagaimana hari ini kita nampak ada setengah orang menyangka bahawa bulan dan tarikh tertentu itu yang dianggap sebagai hari kekasih, tapi sebenarnya merupakan hari eksploitasi, manipulasi rasa cinta, dan mereka sebenarnya telah menderhaka kepada pencipta cinta itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas dorongan itulah yang kononnya untuk meraihkan cinta, mereka melanggar batas syariat, akidah, akhlak dilanggar semau-mahu mereka. Dan cinta yang sepatutnya dicipta indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Indah, akhirnya menjadi punah dan kemudian dikotori dengan para pemuja yang seperti mungkin kita ataupun mereka yang merosakkan bunga tersebut. Dan ini yang selalu saya pesan dan saya katakan kepada sahabat-sahabat dekat luar sana yang kata, Haji, kenapa nak buat cinta, nak pilih itu, nak pilih ini, macam tak seronok lah kan? Tapi saya kata kamu berkata tak seronok ini sebabkan batas beza usia kita ni lebih kurang sama, kan? Jadi kita dah melalui dah fasa-fasa itu. Tapi ada setengah kelompok golongan para penonton, pendengar Radio Hakim ini, mereka yang mencari-cari, yang tercari-cari. Kita bersyukur, saya kata, dan sebab para pendengar keluarga besar Kemudi Hati dan Radio Hakim khususnya di kalangan pelbagai tingkat usia yang berbeza. Jadi ada yang perlu diraihkan, mereka yang muda yang sedang mengenal batas cinta itu bagaimana, macam mana. Dan adakah kita nak membiarkan mereka hanya faham hanya sekadar sebagaimana diraihkan oleh mereka yang meraihkan hari kekasih, semata-mata. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi sebab itulah saya mengambil tanggungjawab bersama Haji Faiz, Haji Osman dan kru Kemudi Hati ini pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama melihat, dan saya khususnya berada dalam bidang psikologi dan kaunseling ini untuk membicarakan itu dari sudut tersebut. Dan sebab saya tak nak kalau cinta yang sepatutnya itu, yang kadang-kadang kita bukan, ada sebahagian yang menyatakan gelilah kan, macam alah tak payah, dia bukan sebab itu. Sebenarnya mereka menyatakan rasa malu kan? Kenapalah saya tak begitu dulu meraihkan cinta ini dengan kefahaman yang baik, yang betul. Jadi kenapa tidak kita meraihkan orang lain yang mungkin sedang mencari-cari, tercari-cari cinta suci yang sebenarnya telah lama dicemari. Dan maafkan saya, ataupun sesengah pihak hanya berfokuskan cinta itu kepada nafsu, maafkan saya, seks semata-mata. Sedangkan cinta yang diilhamkan oleh Tuhan kepada haiwan, itulah pula dipuja oleh manusia yang kononnya bertamadun. Dan inilah persoalan yang nak kita sama-sama bincangkan, Haji. Kenapa agak-agaknya menjadi macam tu? Tidakkah kita rasa disebabkan oleh kekurangan manusia dalam yang sebenarnya sedang mengalami kekosongan jiwa, emptiness, kalau dalam bahasa psikologinya, mereka yang hilang diri mereka dalam diri mereka sendiri. Hidup mereka hanya hendak memuaskan nafsu semata-mata. Dan segala perkara tu hendak dipuaskan dari sudut material, fizikal. Makanan, maafkan saya, urat, daging, tulang, belulang. Dan apakah persoalan asas yang dalam kehidupan kita ni yang sebenarnya tak terjawab. Dan itulah kesan dan akibatnya mengapa masih ada lagi yang menyalahgunakan
kalimah cinta yang benar ini dari sudut kefahaman mereka melalui nafsu semata-mata. Dan kita lihat juga Haji bagaimana kita lihat untuk kita mengenal syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni sudah tentu berawal kepada percintaan tersebut, kecintaan. Dan kalau kita tengoklah para alim ulama bila kita mengaji akidah khususnya dalam sifat 20 itu, kalimah la ilaha illallah, macam mana yang Allah Taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tak ada sesembahan yang selain daripada Allah. Kan tadi saya menyatakan cinta itu sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bagaimana percintaan perpisahan Sayyidina Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidina Hawa, kan bonda kita, bagaimana Nabi Rasulullah SAW dengan Sayyidina Khadijah Khuwailid, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Dan ini gambaran untuk kita fahami yang kita kena suburkan tanpa ada rasa geli-geli. Sebab ini bicara dewasa, yang mendewasakan. Dan persoalan yang mungkin akan dilalui, yang perlu dijawab oleh para ibu dan ayah. Dan kita lihat bagaimana illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ada orang, setengah orang tu dia merasakan orang yang mengakui dengan benar la ilaha illallah, tapi mereka tidak meyakini. Dan mungkin inilah nanti insya-Allah mudah-mudahan pada malam yang bahagia ni Haji, saya harap kita sama-sama lah para pendengar, penonton Kemudian Hati, untuk kita sebarluaskan perkongsian ini di ruang media-media sosial tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan mendapat capaian kepada yang lain untuk mengambil sedikit, sekiranya tidak banyak, pengetahuan bagaimana kita nak menguruskan cinta tanpa syarat ini. Wallahu a'lam. Haji, terima kasih banyak untuk perkongsian kita awal ini, mukadimah bicara tentang bahaya cinta tanpa syarat. Ini banyak lagi yang bakal kita ambil perhatiannya. Bersama-sama boleh anda dengarkan di Radio IKIM, tonton dekat Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube channel kami IKIM, untuk sama-sama beroleh ilmu, share, semoga ramai lagi beroleh ilmu dan juga manfaat kita bersama. Okey, kembali seketika nanti dalam Kemudian Hati. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Janganlah dilupa air mata yang dahulu anak tumbuh dan megahlah kebanggaan bangsamu. Pandangilah ke hadapanmu, junjung adab dan maruah diri, syairkanlah semangat juangmu, mengukir jaya di maya bersada. Inilah kita yang masih bernyawa, izinkanlah kita membentuk nusa tercinta. Inilah kita, anak-anak merdeka, kurniaan talian kuasa.
Johor Bahru 106.2 FM. Jadikan kami teman anda bersiaran di Radio IKIM Inspirasi Informa Islami. Anda masih lagi teman-teman kan saya Faiz Sajid Osman untuk Kemudi Hati kita bawakan setiap Jumaat 9 malam minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar. Kita berkongsi ilmu bicara tentang kali ini kita bawakan tajuk Bahaya Cinta Tanpa Syarat. Apa yang perlu kita fahami? Haji dah berkongsi mukadimah tadi berkaitan dengan cinta tanpa syarat dan bagaimana yang perlu kita ambil perhatian tentang kisah yang akan kita bawakan ini. Haji, kita nak sambung lagi perkongsian kemudi hati kita untuk sama-sama kita ambil perhatian dan ambil faham tentang apa yang kita nak sampaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji. Tuan-puan, ibu ayah yang saya muliakan lagi saya kasih sekalian. Persoalan kenapa agaknya seseorang dan ramai di kalangan kita menjadikan cinta ni sekadar memuaskan dari sudut nafsu semata-mata. Saya bercakap dari sudut seorang pengamal kaunseling kaunselor berdaftar yang saya lihat satu rasa kesedihan bila sesebuah perkahwinan tu berakhir disebabkan pasangannya tidak sesempurna dahulu. Mungkin kekurangan tu bukan dari sudut fizikal semata-mata, tetapi dari sudut emosi, dari sudut cara melayani yang sebenarnya adalah siapa dan kenapa terjadi macam tu. Dan itulah persoalan yang kerap diajukan, ditanya. Dan orang Islam ni tuan-puan, dia kena yakin bahawa Allah tak mencipta manusia ni dengan sia-sia. Dan setiap perkara yang berlaku tu ada sebab, ada kesan dan punca. Dan bila dilihat kita sedang mencari jawapan kepada setiap persoalan yang dialami kita pada hari ini. Dan orang yang mengetahui ni sudah tentu berbeza dengan mereka yang tak mengetahui. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui allazina ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima suatu pelajaran. Dan bila kita membicarakan tadi tentang bagaimana mereka yang mempergunakan atas nama cinta ini untuk mengelokkan para hamba-hamba yang tidak berusaha, seolah dia terlupa yang Allah katakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ni di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kenapa ini dah saya selalu sebutkan yang ramai tidak menjadikan panutan dalam pengajian, dalam hadirnya diri dan hati kita dalam kelas-kelas pengajian ini sebagai sumber untuk menjadi benteng kita daripada melakukan segala kesilapan dan kesalahan. Dan kan ada beza, maafkan saya, kalau beruk yang mendapat bunga, bagaimana mereka memperlakukan bunga tersebut. Dan selagi kita berpegang kepada tujuan hidup yang salah, maka kita akan terus berada dalam kegusaran. Dan Al-Quran tadi saya sebutkan menegaskan Allah ciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi hamba kepada Allah dan juga khalifah dekat muka bumi ni. Dan kalaulah kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan dalam kita melayari kehidupan kita dalam kekeluargaan ini, akan berlakulah kekosongan jiwa dan minda masa kita tak akan terisi dengan sepenuhnya. Kita akan divide waktu-waktu yang terluang itu dengan perkara-perkara yang mendatangkan kesan pada diri. Saya tidak menafikan hobi dan sebagainya, tapi kalau terlalu cinta sangat pada hobi sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawab pada diri, pada ahli keluarga dan mereka yang disayangi, itulah tanda kekosongan jiwa. Jadi kita boleh laksanakan apa jua aktiviti yang tak terkeluar daripada kerangka tujuan hidup kita dekat muka bumi ni, sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hendaklah manusia ni dia kena selaraskan segala perkara yang menjadi tujuan penciptaan kita dekat muka bumi ni. Maka selagi itulah tuan-tuan, kita akan berada dalam keadaan yang tenang, selamat dan bahagia. Dan bila individu
dia mengabaikan tujuan hidup ini, ya, dia mengabaikan, maka kekosongan jiwa ni akan berlaku. Dan pada waktu-waktu itulah kita boleh merasakan jiwa kita ni meronta-ronta. Dia macam hati ni kering. Dia macam ibarat ikan lah contoh kan. Bayangkan ikan tu dia berada dalam kolam yang kering. Dia meronta-ronta nak dapatkan air. Akibatnya manusia ni terus mencari. Dia mencari. Dan pencarian itu bukan menambah ketenangan, tetapi menambah kekusutan. Dia pergi mencari hiburan tapi melalaikan. Dia mencari cinta di tempat-tempat hiburan, tetapi rupanya itu bukan mempromosikan dia dekat kepada Allah, bahkan mengabaikan dia daripada Allah, jauh. Dan apabila panduan dalam kehidupan kita dalam beragama ini diabaikan, maka akan ada jalan-jalan atau kaedah yang kita akan tersalah pilih jalan. Pada waktu inilah mereka yang kurang mendapat gambaran terhadap kehidupan beragama, khususnya dalam Islam, mereka melihat kehidupan barat itu seolah-olah itulah kehidupan. Maafkan saya, bukan semua remaja, tapi ada remaja yang menyangka kehidupan barat itulah penawar yang akan memberi hiburan dan ketenangan, mengatasnamakan cinta, atas nama kebebasan. Dan itulah bahaya bila cerita tentang bahaya cinta tanpa syarat ini. Sebab tak ada syarat untuk bercinta. Sebab semuanya diredah, tak ada tanpa panduan agama. Padahal kehidupan yang kita acukan berdasarkan acuan barat itulah racun yang sangat berbisa. Bukan sebab masalah saja yang tak dapat diselesaikan. Sebenarnya makin bertambah. Saya melihat ada mereka yang berkahwin, maafkan saya, berkenalan pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan kehidupan itu memang tak diwarnakan dengan kehidupan beragama. Akhirnya rumah tangga itu berantakan. Mereka cari penyelesaian, tapi penyelesaian bersifat sementara. Sebab apa? Hati itu, dahi itu tidak sujud menghadap kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan. Jadi mereka tak merasa kebahagiaan itu, tuan-puan. Berapa ramai yang merasakan harta itu, duit itu adalah punca kepada kebahagiaan setelah mendirikan rumah tangga, tapi itu mereka tak capai. Ini bahana dia lah yang cuba saya nak bawakan pada malam ini untuk kita memahami budaya-budaya barat yang menawarkan kepada remaja-remaja kita tentang pelbagai nama produk, tentang kebebasan, hari kekasih lah, hari dan waktu untuk kebebasan, macam-macam bahasa yang dipopularkan, yang meraihkan kebebasan gender, LGBT dan sebagainya. Ini semua adalah produk-produk palsu yang mengatasnamakan cinta itu sebagai mempromosikan nafsu semata-mata. Tapi inilah yang malangnya je, produk itulah yang diberikan promosi, diiklankan, sehingga menjadi budaya normalisasi yang langsung, yang secara tak langsung dia orang menjadikan gurauan terhadap cinta yang benar. Contoh saya pernah dapat satu, dia kata, Ji, mana ada cinta yang betul-betul true love the true love ni kan, conditional love ni tak ada dah, dia kata kan. Saya kata, kenapa kamu kata tak ada? Dia kata, saya tengok kawan-kawan saya semua dah hidup tu dah macam tak adalah panduan beragama ni kan. Dan tak nampak lah lagi yang menjaga batas aurat, ikhtilat dan sebagainya. Dan saya kata, mungkin kamu perlu berpindah daripada kelompok tersebut, golongan tersebut. Bukan kata meninggalkan mereka, sebab saya tak boleh kata seolah itulah yang jahat, tidak. Siapa kita nak judge mereka, tapi saya mengajak, saya berpesan, mungkin adik boleh hijrah kejap, melihat sekelompok yang lain yang menjaga kesucian cinta itu. Maksudnya pergi ke tempat-tempat pengajian yang benar-benar menjaga pergaulan, supaya dapat sisi pandang yang berbeza daripada yang adik perhatikan tadi. Jadi inilah yang kita nak ajak, supaya remaja kita, hatta kita sendiri pun yang dewasa ini, untuk melalui proses kematangan, supaya tak mudah terpengaruh untuk menerima sesuatu yang lari daripada tujuan kehidupan. Dan sebab ramai juga
hingga ke hari ini yang mungkin dibesarkan dengan cara yang liberal misalnya, yang mereka rasakan yang segala datang daripada barat tu semuanya baik, hebat dan agung belaka. Apatah lagi figura-figura yang mempopularkan budaya buruk ni adalah di kalangan artis, selebriti yang menjadi pujaan selama ini. Perit, pahit, sakit untuk kita terima, tapi itu realiti. Dan saya katakan tak salah untuk kita meminati artis, selebriti, tapi biarlah dia beracuankan kepada kehidupan beragama. Kita ramai kan sebenarnya Haji kan, kan mereka yang Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala pilih kan untuk menghidupkan amal agama dalam keluarga kan, dan para pengikut dan peminat mereka kan hari ini. Jadi lihat dan perhatilah contoh tersebut, dan kisah-kisah mereka yang telah melalui zaman-zaman yang penuh cabaran kan, dalam proses nak mengenal agama ni. Dan Allahumma salli ala Muhammad, ada juga yang merasakan tak ada implikasi lah kalau kita tak bicarakan tentang cinta yang bahaya ni, cinta yang tanpa syarat ni. Sedangkan saya dah perhati banyak dah tuan-puan, bahaya sebenarnya, sangat bahaya. Dan kesan yang paling cepat lah yang saya nampak, saya perhatikan adalah ada kalangan ialah mereka dekat luar sana. Saya tak nak sebut klien lah, tapi saya nak katakan ramai yang bertanya kan, minta pandangan yang telah terjebak dalam cara salah dalam meraihkan cinta ini. Mereka yang sangat rapuh daripada sudut cara berfikir, emosi dan jiwa mereka senang dicuit, cepat terasa. Dan akhirnya ini dah akan mempengaruhi tingkah laku dan kelakuan. Dan secara tidak langsung isu-isu berkaitan dengan penyakit mental ni keluar, dihadapi oleh para remaja kita hari ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad, saya haraplah sedikit, dan bila masuk blok kedua ni, maafkan saya sedikit panjang, cuma saya nak bawa kepada pemahaman banyak sangat package-package yang nak merosak dan meruntuhkan kefahaman kita tentang bagaimana nak memilih cinta ini supaya dipilih mengikut acuan yang merosakkan. Jadi kita sebenarnya ada dimensi yang sangat besar dalam Islam ini, kebaikan cinta ini. Dan kita ada kebebasan, tapi kebebasan yang terarah. Dia bukan datang dengan idea kebebasan tanpa batas, rendahan aurat, pergaulan lelaki wanita secara bebas. Hari ini pun kita bercakap tentang isu-isu yang berada dekat dalam tempat kerja misalnya, kan? Dan ini yang sedang menyerang kita tanpa kita sedar. Gaya tarian, melagukan unsur-unsur hedonisme yang makin membahayakan lah. Allah Ta'ala alam haji. InsyaAllah kita nak bawakan banyak lagi. Tadi Haji sebut berkaitan dengan bagaimana produk-produk yang ditonjolkan hari ini, macam mana orang merasakan dengan adanya duit sekian-sekian bahagia tu akan datang dalam konteks cintanya itu. Tapi kita risau hari ini yang meletakkan pencarian harta dengan melanggar syariat-syariatnya. Adab tak dijaga, akhlak entah ke mana. Tambah pula, ada pula yang hari ini mencintai satu-satu perkara sampai macam Haji sebutlah tadi, sampai melupakan hukum-hukum Tuhan kan. Kita bimbang dalam hidup kita ini, kita adalah hidup bermasyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang-kadang sampai bercinta lupa kejiranan, lupa aspek-aspek kemanusiaan, lupa kita ada tanggungjawab kepada masyarakat. Jadi insya-Allah kita nak belajar sama-sama hari ini agar kita meletakkan cinta itu pada tempatnya, dan selayaknya kita bercakap soal cinta itu agar tidak menjadikan kita seorang yang lalai dan reka. InsyaAllah kembali selepas ini dalam bicara bahaya cinta tanpa syarat. Kembali seketika nanti dalam Kemudian Hati. Anda boleh terus dengarkan kami pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jadi Pharma untuk anak-anak, jadi Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Jadi Pharma dengan jadi Pharma. Jadi Pharma semesti jadi Pharma. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia, IKIM, supported by Bank Islam and UEM Group, will be organizing an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mokhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sunway Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Othman, Professor Rajesh Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Santuk, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live-streamed by IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator Shafiq at 019-3488-050. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus mengikuti siaran kami di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan masa lagi teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman bicara Kemudi Hati Kita Bahaya Cinta Tanpa Syarat. Kita bawakan kali ini menonton dekat Facebook, di YouTube untuk sama-sama kita bawakan perkongsian ini. Share, semoga ramai beroleh ilmu. Dan insyaAllah kita bawakan bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Sambil anda memandu tu, hati-hati kami doakan anda selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Bicara bahaya cinta tanpa syarat. Dan tadi kita meletakkan bagaimana hari ini saya nak membaca sedikit satu perkongsian hantaran di Facebook. Al-Fadil Ustaz Fahrul berkongsi tentang dunia dipaksa percaya yang bahagia itu orang yang cantik-cantik, tapi kenyataan yang bahagia adalah orang yang baik-baik. Dunia diajak percaya orang yang menang itu orang yang kaya, tapi hakikatnya menang itu ialah orang yang tenang. Dunia terus menipu kononnya orang berjaya ialah paling berkuasa, tapi sebenarnya orang yang berjaya mampu mengawal hawa nafsunya. Itu antara perkara-perkara yang hari ini kita perlu timbang-timbang balik bagaimana dunia kita hari ini dicorakkan oleh tafsiran cinta yang mungkin dah lari daripada asal kisah cinta yang nak disampaikan. Bagaimana hari ini Haji, ada sahabat-sahabat kita mengharapkan sesuatu di media sosial itu, perkongsian cinta, perkongsian cerita cinta mereka di media sosial itu sering nak diperkatakan hakikatnya di rumah ataupun di alam nyata tidak seperti apa yang digambarkan di media sosial dan di alam maya. Macam mana Haji hari ini kita nak menilai, terutamanya kepada anak-anak muda kita hari ini, kita tak nak mereka dibuai oleh fantasi cinta yang kadang-kadang hanya direka untuk melariskan sesuatu barang dan sebagainya. Macam mana Haji kita melihat perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benar Haji, perkongsian Fadil Ustaz Fahrul dia mendatangkan ramai kan yang mendapat satu inspirasi daripada aspirasi yang dibawa oleh beliau. Berapa ramai yang tertipu dengan keindahan sehingga melupakan seolah-olah nak bahagia tu perlu ada
kemewahan, rumah yang besar, kenderaan yang besar, sehingga mereka melihat apa yang mereka sedang ada dan miliki ni seolah tak ada nilai apa-apa. Sedangkan bila kita meraihkan sesuatu yang sedikit itu lebih membuatkan kita rasa bahagia. Dan cinta tanpa syarat yang sebenar, tanpa bahaya, itu adalah ekspresi luar dari kedamaian dalaman kita, kedamaian batin kita. Dan cinta ni bukanlah sekadar perasaan atau emosi sementara, tapi emosi dan perasaan tu dia berubah dan setiap hari. Tapi cinta sejati ni tanpa syarat, itu yang paling abadi. Dan sebab itulah bila kita meletakkan syarat terhadap bahagia, kena wajah yang tampan, kalau wanita tu kena flawless saja, mana berkilau-kilau. Betul Ji. Setiap, kalau kata sebulan tu, contohlah sebulan tu ada sepasang pakaian yang berbeza untuk dibawa. 30. Jadi tak boleh ulang. 30. Kalau boleh setahun tu ada 300 berapa hari je. 365 lah pakaian dia. Itu baru satu persalinan Ji, sebab dia ada malam, dia ada siang, pagi. Boleh kira lagi kan. Itu teknologi yang nak dibawa. Maknanya kita tak nak sama nampak macam orang lain. Ni dah pakai kemarin dulu, macam tu. Saya ada tarik ingat. Jadi kita akan penat tuan-puan. Kita penat, keuangan kita akan makin tenat. Kita punya pengurusan jiwa dan emosi kita pun mungkin menjadi lebih teruk, buruk. Sebab apa? Sebab kita nak meraihkan orang lain suka kita, cinta kepada kita. Tapi sebenarnya kita meletakkan syarat pula. Sebab itu bahaya, kan? Jadi kalaulah tuan-puan pada malam yang bahagia ni dapat melihat ruang lingkup perbicaraan kita ni bukan sekadar bercerita tentang cinta yang difahami antara lelaki dan wanita semata-mata, tapi itulah antara tujuan dia, yang nak sama-sama mungkin kita perbetulkan dan perbaikilah sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Tapi lebih besar daripada itu, bagaimana kita melihat dunia ini dalam kerangka kecintaan yang seolah itulah panduan dan tujuan kita, semata-mata. Sehingga kita lupa kita meletakkan syarat untuk dicintai dan mencintai ini dengan syarat yang besar, yang penat untuk kita dapatkan. Dan kita kena faham bahawa bila kita benar-benar mencintai sesuatu itu, orang itu, bererti kita sudi untuk melepaskan semua harapan sekiranya dia tak menjadi apa yang kita harapkan. Faham tak maksud saya ni? Faham. Maksudnya penerimaan penuh. Kita ada par kan, ada standard setengah orang. Kita tak letak, kalau awak tak terima ni, maknanya itu awak tak bermaksud cinta saya. Kan? Kalau abang dah janji nak beli bulan 5 emas sekian-sekian, tapi abang tak beli, dah bulan 6 ni maknanya abang tak sayang saya. Itu bersyarat, kan? Sedangkan kita lupa nak melihat bagaimana usaha pasangan kita itu untuk memenuhi syarat tu. Tapi bila dah sampai tempoh itu, seolah yang ada tu, yang seketul itulah yang kita rasa, itulah makna cinta pasangan kita. Kita tak nampak dan melupakan segala usaha penat lelah dia, buat overtime, tak tidur malam dan sebagainya untuk memenuhi keperluan. Dan pemberian tu kita nampak dari sudut material, kita lupa yang dia beri daripada sudut hati dan tenaga dia. Kan? Jadi itulah makna, memaknakan tentang bahayanya cinta apabila kita meletakkan syarat. Dan ingat tuan-puan, cinta dan mengasihi ni dia tak mungkin kita akan memiliki. Sebab dengan cinta ni dia memberi kebebasan pada perkara yang lain. Itulah hadiah tanpa syarat kita. Dia bukan berarti tawar-menawar. Kalau kita sihat misalnya, seolah-olah kita memiliki segala-galanya untuk dicintai. Kan? Kan memaknakan rasa cinta tu, dan itulah tanda mudah-mudahan Allah memberkati kita. Dan inilah juga bila kita dapat merasakan nikmat-nikmat kecil dalam kehidupan kita, ataupun hal-hal yang nampak sederhana tetapi itu lebih membahagiakan daripada perkara yang besar, tapi akhirnya kita melupakan. Dan saya bawa analogi mudah, berapa ramai yang nak bertukar kenderaan bila nampak model-model baru yang diiklankan,
Tetapi once kita dapat benda tu, kan, kenderaan dan sebagainya, selepas 5 tahun, 3 tahun, bahkan sebulan 2 pun ada bila keluar model baru. The grass is always greener on the other side, Haji. Ya, dia lupa nak tengok lalang-lalang dia tu pun sebenarnya hijau. juga. Cuma lalang tinggi. Tapi boleh dimakan oleh kambing misalnya kan. Tapi itulah, kita lebih suka orang punya je. Ya? Sedangkan kita yang sedang dan telah memiliki ni, kita abaikan macam tu sahaja. So alangkah malang sebenarnya, dan inilah yang cuba kami bawa dan untuk kita fahami tentang perkara-perkara begini. Ya? Dan insyaAllah mudah-mudahan lagi sedikitlah mendapat gambaran terhadap tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah. Bahaya cinta tanpa syarat. Kita kembali selepas ini. Kita nak tahu juga, tadi Haji sebut ada kalanya memang sebetulnya cinta tak bermaksud memiliki. Setengah orang dia rasa cinta dia memiliki satu perkara. Hakikatnya dalam dunia hari ini kita kena pegang sungguh-sungguh. Badan pun bukan kita punya, tangan pun bukan kita punya. Macam mana kita claim cinta kita punya? Kita rasa kita perlu memiliki satu benda dan kita overprotective. Kadang-kadang kita rasa berlebih-lebih lah. Kita nak, satu lagi Haji, macam kita nak tenang dan damaikan jiwa. Kadang-kadang kita suka satu-satu benda tapi tak dapat. Kadang yelah, kita pun tahu kadang-kadang yang diberikan, yang kita minta tak semestinya baik untuk kita, tapi Allah berikan yang lebih baik untuk kita. Tapi yelah, hakikatnya kita manusia, nafsu kita tak samalah, tak sealiran dengan apa yang diberikan kepada kita. InsyaAllah macam mana nak damaikan jiwa. Sebab hari ini macam Haji sebut tadi, kita bimbang akan menjadi besar kepada isu kesihatan mental kalau kita tak boleh nak berdamai dengan apa yang kita rasa hari ini. Dengan mungkin kita rasa cinta itu sepatutnya memiliki. Kalau kita rasa macam tu, adakah kita bimbang kita sendiri akan tak tenteram jiwa kita? Kembali selepas ini Haji, kita nak menjawab persoalan untuk sahabat-sahabat kita dalam Kemudi Hati. Bicara kita tentang bahaya cinta tanpa syarat, kembali seketika nanti. Lahad Datu 107.3 FM. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Kuala Terengganu 100.2 FM. Terima kasih anda terus mengikuti bicara kita Kemudi Hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita Bahaya Cinta Tanpa Syarat. Kita bawakan kali ini dan mungkin di blog yang terakhir ini, sebelum kita dengarkan sedikit hujung bicara kita dalam tajuk Bahaya Cinta Tanpa Syarat dan apa yang perlu kita ambil perhatian, nasihat demi nasihat yang boleh kita dengarkan. Sebelum tu, macam mana kita nak berdamai dengan jiwa kita. Kadang-kadang yang menjadikan masalah bukan orang di sekeliling kita, bukan orang di luar. Faktor luaran tu tak besar sangat kot menyumbang kepada apa yang tak tenang dalam jiwa kita hari ini. Tapi faktor dalaman yang saya nak itu, cinta itu saya kena dapat semua secara total. Jadi macam mana Haji kita nak berdamai dengan jiwa kita sendiri ni Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji, tuan-tuan puan yang dimuliakan dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita mendapat pelbagai sarana dan juga tersentuh dengan apa yang telah dikongsikan oleh para pendengar dan penonton kita pada malam yang bahagia ni. Sebagaimana yang Haji tanyakan tadi kan, hidup kita ni takkan pernah untuk kita rasa ketenangan, kedamaian kalau kita sentiasa memelihara dan kita menyuburkan rasa iri hati. Nampak orang lain kita ada je rasa yang tak kena kan. Dia takkan rasa macam tu. Dan malam ni lah nanti kan, kita dah ucapkan, kita dah berdoa, kita dah baca surah Al-Mulk, kita dah cakap selamat malam
Dan katakanlah pada diri yang kita nak beristirahat pada malam ini. Setelah apa yang telah kita bincangkan, bertubi-tubi mungkin yang tuan-puan dapat daripada perkongsian pada malam yang bahagia ini, lupakan sejenak masalah yang sedang tuan-puan hadapi. Fokus kepada Allah, kan? Dan rasakanlah kasih sayang yang telah Allah bagi pada diri kita selama ini, macam-macam. Dan bagaimana pula kasih sayang bagi Nabi Rasulullah SAW pada kita, terhadap kita, bila kita baca hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda tentang kasih sayang. Dan malam ni beristirahatlah, rasalah kerehatan, supaya fikiran, tumpuan yang tuan-tuan dan perempuan sedang hadapi ini difokuskan untuk memecahkan balik masalah-masalah itu pada esok hari, ya? Sebab waktu untuk berehat tu ambillah kerehatan, dan sebab itu juga adalah hak untuk tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah esok akan ada rezeki berjumpa lagi, ya? Kita tutup malam ini nanti dengan doa-doa, sangka-sangka baik kepada Allah, bersungguh-sungguh bangun nanti awal pagi sepertiga malam, dan kita mohon pertolongan daripada Allah dalam menyelesaikan pelbagai isu yang dihadapi. Dan ingat tuan-puan, kadang-kadang orang-orang yang bahagia ni dia tak ada waktu untuk menyindir, mencela orang lain. So hidup tenang, hati kita akan senang. Ya, kita dapat lari bila merasakan orang lain lebih daripada kita, ya? Tapi bagaimana kita menguruskan rasa iri itu, ya? Dengan berusaha untuk mengucapkan tahniah, teruskan walaupun rasa macam berat sangat, dia sepatutnya tak dapat ni, tak layak untuk dapat, ya? Kita nilai kan, macam ada orang dia rasa macam kenapa dia dapat pasangan yang macam tu, patut aku yang dapat, aku lebih, contohlah kan, itu kan rasa iri, aku lebih cantik, aku lebih tampan daripada dia, kenapa dia dapat. Tapi kalau kita nak lawan rasa iri hati ni, paksa diri untuk kita cakap tahniah, kan, saya doakan kebahagiaan walaupun macam berlawanan dalam hati dan jiwa, tapi percayalah, dan itu kalau kita sentiasa usahakan, bila nampak dah terdetik untuk berasa iri hati itu, kita usaha untuk mengucapkan kebaikan, lama-lama kan, hati kita ni akan ditata kepada ke arah kebaikan semata-mata. Dan untuk meredam api benci dan juga emosi kita ni, balas dengan ketenangan fikiran, kan? Kesejukan hati, sebagaimana kita melihat dan memandang suasana yang penuh keindahan. Saya sekarang ni suka tengok Haji, suasana dekat tempat-tempat yang penuh kehijauan, ada aliran-aliran sungai. Saya cuma boleh bayangkan kan, macam Haji dah Haji kan datang Langat je. Oh, Langat kan. Jadi dengan kehijauan tu je kan. Jadi kita kan rasa macam secara tiba-tiba kita akan rasa Masya Allah, kan? Rasa tenang kan, damai. Dan cuba nanti insya-Allah pagi esok tu nanti kan, pagi-pagi tu selepas solat subuh berjemaah keluar, ambil sedikit masa, rasakan sapaan matahari pagi tu aja, kan? Kena kat kita. Dan cuba tuan-tuan perhatikan esok nanti matahari yang mengena kepada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok hijau yang seolah-olah tak ada filter, kan? Dia makin mencerah. Kehijauan pokok-pokok tu, dia cahaya tu memantul balik, kan? Kita rasa seronok, kan? Dengan matahari yang secara stigma difahami oleh semua, matahari ni panas semata-mata kan, tapi kita cuba pandang dari satu sudut yang berbeza. Jadi rasakan pengalaman-pengalaman ini, kan? Kemudian kita bertasbih kepada Allah, kan? Subhanallah, kan? Kita rasa kebesaran Allah, kan? Dalam masalah yang kita sedang alami, lalui, kan? Dalam mungkin ada setengah di kalangan kita, sebagaimana dinyatakan oleh para penonton dan pendengar kita, kalau dalam kebudi hati yang mungkin sedang tercari-cari erti dan makna cinta yang sejati itu, kan? Sebab inilah cara untuk kita merendam sebentar emosi kita. Kalau hati kita tenang, maka kita akan perolehi solusi dalam kita berdepan dengan pelbagai masalah. Dan jangan tergesa-gesa tuan-puan untuk mendapatkan suasana hati yang damai,
Sebab kedamaian inilah akan membawa kita kepada ketenangan. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita, dan sedikitlah Haji untuk kita fahami sebenarnya berkaitan dengan tajuk kita kali ini, hujung, sedikit nasihat dan pesanan untuk kita semua. Sebab dah nak hujung minggu ni, agar hujung minggu kita tak nak emosi kita terganggu, tak nak kita bawa tak nak kita bebankan emosi kita, nak tidur dengan tenang ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita dah membicarakan tentang bagaimana kita nak menguruskan kefahaman tentang cinta. Sabda Nabi Rasulullah SAW, lam nara lil mutakhidin dan lam nara lil mutahabbain misla nikah. Kami tak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling mencintai semisal pernikahan, misal al-nikah. Jadi kalaulah berada dalam keadaan sedang berhubungan dengan pasangan, pastikan dia bertujuan untuk bernikah. Jangan berlama-lamaan dan tahu batas hukum. Dan bila kita bercerita ataupun menceritakan tentang permasalahan dalam kehidupan ini, jangan samakan keperluan kita ni dengan keperluan mereka yang tak memiliki panduan dalam kehidupan bertuhan. Mereka yang merasakan bahawa Tuhan ni macam lampu Aladin. Maafkan saya, dia gosok-gosok dan mengharapkan dan dia meminta apa yang dia perlukan lalu dapat. Kita beribadah sebagai seorang Islam bukan kerana perkara-perkara lain, bukan kerana yang lain, tetapi semata-mata kerana mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala semata, kerana mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memang kerana mencintai Allah, bukan kerana kita mencintai diri kita. Kita nak sesuatu itu mengikut kehendak kita. Dan insya-Allah lalu Allah akan beri kita ni pada kedamaian hati, kelapangan. Sama ada waktu kita senang ataupun dalam kesusahan. Sama ada dalam waktu kesempitan ataupun dalam kelapangan. Sama ada sewaktu kita berada di atas atau ketika kita berada di bawah. Dan inilah cinta tanpa syarat. Bila kita kenal dan faham Allah, kita mencintai Allah dengan sesungguhnya. Adakah perkara-perkara lain yang kita cintai itu tak akan bawakan kita lebih membesarkan Allah daripada cinta-cinta lain? Dan inilah yang saya katakan sebagai cinta yang sejati, tuan-tuan dan puan-puan. Cinta yang menafikan semua kepentingan dan ia menafikan semua keperluan diri demi untuk dicintai. Sebab dia rasa Allah lebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Sekiranya ada Nabi Rasulullah SAW, baginda akan lebih mencintai aku kalau aku mencintai baginda Nabi SAW. Dan kita tak akan berani nak menduakan cinta kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi Nabi Rasulullah SAW. Kita tak akan mensyirikkan dalam akidah ataupun ibadah, kerana dalam hati kita hanya satu, iaitu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan saya mengharapkan insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita saling mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan aku ini sangat memerlukanmu dan kerana aku sangat mencintaimu wahai Allah. Dan tuan-puan jangan putus asa dalam setiap ujian yang kita sedang hadapi. Kenapa saya katakan kita? Kerana semua kita ni adalah hamba yang layak untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kasihnya dan Allah kepada kita semua. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan perbicaraan kita pada malam yang berbahagia ini menjadi sebab-sebab kepada rahmah, hidayah dan dipermudahkan urusan saya, Haji Faiz dan para kru IKIM dan kita semualah keluarga besar Radio IKIM ini dalam kita mengusahakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Wallahu taala a'lam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Haji untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan tentang bahaya cinta tanpa syarat. Semoga banyak ilmu yang boleh kita ambil. Terima kasih kongsikan komen, catatan dan sebagainya, panduan untuk kita bersama agar kita hidup dengan penuh rasa harmoni dan tenang emosi kita, damai jiwa kita. InsyaAllah Haji kembali semula pertemuan kita 2 minggu lagi, September nanti, untuk kita bawakan bicara kemudi hati kita. InsyaAllah ada kesempatan untuk sama-sama kita bawakan tajuk lain pula. Haji, terima kasih untuk ilmunya. Semoga terus diberikan kesihatan bersama-sama dengan kita. Ada masa kita berjumpa lagi insyaAllah Haji. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Buat anda, pastikan terus setia bersama kami pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekali genggam api menjadi bara, semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, segera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad berbagi.